Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, pada pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 21 hari bulan 1 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, bab kitab yang ketujuh, Kitabu Adabis Safar. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang adab-adab bermusafir. Adab bermusafir. Bab yang ke-166. Apa dia bab ni? Bab istihbabil khuruj yaumal khamis wastihbabi awwalin nahar. Muka surat dia 636. Kalau ada muka surat 636 adalah. Kalau tak ada muka surat tu tak ada. Baik. Bagi jemaah yang ada kitab, tengok bab 166. Hadis dia nombor 956. Bab istihbabil khuruj yaumal khamis. Bab sunat kita keluar berjalan bila? Pada hari Khamis. Maknanya kita elok kita musafir kalau boleh lah. Kalau kita boleh set jadual perjalanan, kita musafir pada hari Khamis. Bila? Dan pada waktu awal hari, waktu siang, awal pagi lagi kita berjalan. Hadis yang pertama dalam bab ini 956. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaum al-khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaum al-khamis, muttafaqun alaih. Daripada Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Tabuk. Jauh hawan Tabuk ni. Tabuk ni bila daripada Madinah ke Tabuk sekarang, jalan lebuh raya lah ni 700 km. Bukan main-main, dekat Tabuk. Di akhir hayat dah peperangan Tabuk ni. Nabi kita keluar bila? Pada hari Khamis. Dan Nabi SAW memang suka keluar bermusafir pada hari Khamis. Nabi kita disuka musafir hari Khamis. Hadis ini muttafaqun alaih. Manakala kita boleh buat jadual musafir, pergilah pada hari Khamis. Zaman kita ini payah nak buat jadual musafir ni lah. Sebab dia bukan ikut kita, dia ikut kapal terbang. Kapal terbang ada bila, waktu bila, cuti sekolah. Wa fi riwayatin fi sahihaini laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Maksudnya dalam riwayat lain, dalam Bukhari dan Muslim juga disebutkan jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bermusafir kecuali pada hari Khamis. Maknanya Nabi kita suka sangat musafir pada hari Khamis. Kalau kita boleh atur jadual, kita buat jadual hari Khamis. Kalau tak boleh atur jadual, boleh je pergi hari mana-mana pun. Tapi baik, afdal, kalau kita boleh ikut sunnah ini, terbaik. Hadis 957. Wa an Sakhr ibn Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar wa kana Sakhrun tajiran. Cerita dia tu, Sakhrun tu tajir. Wa kana yab'asu tijaratahu awwalan nahar fa asra wa kasura maluhu, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis hasan. Maksudnya Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu, seorang sahabat radhiyallahu anhu, berkata bahawa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi harinya. Nabi kita suruh kena buat kerja, nak cari rezeki, keluar pagi, jangan tidur pagi. Sekarang ni orang tidur pagi, berniaga malam. Itu terbalik. Sepatutnya pagi berniaga, malam beribadat. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan tentera, dia panggil sariyah. Tulis ni pelajar, sariyah mana tentera yang Nabi tak hadir, Nabi tak ikut serta, dia hantar rombongan. Sariyah. Kalau Nabi pergi, dia panggil ghazwah. Itu dihadir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda mengutus pasukan atau menghantar tentera, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Tamat cerita hadis setakat tu. Sakhr yang meriwayatkan hadis ni, sahabat yang nama Sakhr bin Wada'ah, dia kata apa? Sakhr ialah seorang pedagang. Dia ni tokek, peniaga. Dan biasanya dia mengirimkan barang dagangannya pada waktu pagi. Dia beramal dengan sunnah Nabi, dia berniaga pagi. Disebabkan itu dia menjadi kaya dan mempunyai harta yang banyak. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kata dia hadisun hasan. Maka ulama muhakkik kata sanad hadis ni dhaif, tapi hasan bisyawahidihi. Dengan syawahid, dengan jalur-jalur yang lain, hadis ni naik pada darjah hasan bisyawahid. Mana boleh terima lah kan? Kalau orang kata doa Nabi kata berkat pada waktu pagi itu dhaif, kita kata bala, betul. Tapi ada riwayat lain yang boleh menaikkan darjah sampai kepada hasan. Tulis tu pelajar. Sebab dalam nota kaki dia tu dia hadis dhaif. Dalam nota kaki hadis awak tulis dhaif, kan? Pelajar-pelajar ada kitab tulis hadis ini dengan jalur yang lain naik kepada darjah hasan dengan syawahid yang ada. Tamatlah kita bab 166. Sekarang ni kita berpindah kepada bab 167. Bab istihbabi talabir rifqah wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Bab sunat mencari kawan, cari teman. Kalau kita nak musafir, cari teman yang baik-baik, yang juh-juh. Dan melantik seorang menjadi pemimpin, amir yang ditaati dalam kumpulan kita. Sebab kalau tak ada ketua, payah nak buat keputusan. Betul tak? Kita musafir 5 orang, contohnya. Oh ni kata nak berhenti sini, oh ni berhenti sini, akhir kali kelahi, balah atas kenderaan. Mari kita latih amir. Amir boleh buat keputusan, boleh buat mesyuarat awal-awal. Ini penting. Dalam perjalanan kena ada amir, kena ada seorang ketua. Ada seorang ketua. Hadis ini, bab ini bermula dengan 5958. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu, rawahul Bukhari.
Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu bersabda, seandainya manusia mengetahui akibat bermusafir seorang diri sebagaimana yang aku tahu, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nascaya tidak akan ada seorang pun yang akan bermusafir sendirian pada waktu malam. Hadis ini sahih diriwayat Imam Bukhari. Maksud hadis ni apa dia? Nabi kita larang bermusafir seorang diri pada waktu malam. Banyak macam-macam lah boleh. Ada gangguan tengah jalan, mungkin kita mengantuk, mungkin terjebak dengan maksiat. Jadi banyak benda yang mengganggu kalau berjalan seorang. Jangan berjalan seorang. Sebab apa Nabi kata malam? Sebab malam ni biasanya gelap, banyak gangguan. Tambah-tambah kita orang Melayu ni pula takut ke hantu pula. Macam-macam orang cerita. Ada orang kita bawa kereta, tiba-tiba bau wangi dalam kereta dia. Sudah. Kau nak agak. Rupa-rupanya tuduh botol minyak atar dia terbuka. Dia ingat kau ada hantu. Oh, lari pecuk derah dia. Bila pecuk kuat, langgar. Itu punca, dia panggil punca. Macam-macam benda akan berlaku. Ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dalam bab ini 959. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani was-salasatu rakbun rawahu Abu Daud wat-Tirmizi wan-Nasa'i bi asanida sahihah wa qala at-Tirmizi hadisun hasan. Maksud dia daripada Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bermusafir sendirian, jalan seorang dia, ia bagaikan seekor syaitan. Sudah. Dan orang yang bermusafir dua orang, bagaikan dua ekor syaitan. Sedangkan tiga orang yang bermusafir itu adalah kafilah, adalah rombongan musafir. Maknanya Nabi kita nak musafir biar ada tiga orang, paling kurang ada tiga orang. Hadis ni riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dengan sanad yang sahih, kata Nawawi. Tirmizi sendiri kata hadisun hasan. Apa dia maksud dia syaitan-syaitan ni? Orang berjalan seorang, dia mudah terjebak dengan benda-benda karut. Sebab tak ada orang kawal dia. Dua orang dia boleh bisik. Kita rehat malam ni, pergilah cari-cari tempat-tempat melompat dulu. Sudah. Tapi kalau tiga orang, payah sikit. Yang ketiga tu, maksiat tu tak boleh. Mana? Bila tiga orang tu dia nak sepakat buat benda tak baik, sukar. Maka Nabi syorkan kepada kita di sini, kalau nak musafir, kita mula dengan tiga orang dan ramai lagi. Boleh faham tu? InsyaAllah. Kalau tidak, syaitan. Jalan seorang diri itu jadi mudah nak jadi syaitan. Mudah jadi syaitan. Mudah digoda oleh syaitan. Itu maksud syaitan tu, mudah digoda oleh syaitan. Hadis 960. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Idza kharaja salasatun falyu'ammiru ahadahum. Hadisun hasan, rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Maksud dia,
Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, dua orang sahabat riwayat satu hadis, radhiyallahu anhuma, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada 3 orang bermusafir, hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi ketua rombongan. Maknanya kita kena lantik seorang ketua. Dalam rombongan kita ni, kalau kita berjalan anak beranak, senanglah. Yang jadi ketua tu bapak, abah, tak? Abah ke daddy? Daddy? Panggil apa? Abah. Cik? Papa. Lagi? Enggak boleh lagi? Pok? Ada orang panggil pok, cik, papa, abah, abi, enggak boleh lagi? Baba, babo, lagi? Father. Ile ke bunyi tu. Panggillah berapa asal ayahmu tahu dia ayah tu sudahlah. Kan? Baik. Jadi kita nak, kalau kita berjalan dengan ibu bapa jadi ayah tu senanglah, automatik dah dia jadi amir. Ni jalan kawan-kawan ni, kena ada seorang ketua. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti dilantik seorang ketua. Lantik seorang ketua, jangan tak ada ketua. Jalan ikut saya. Nak gimana ikut lah. Wahid falyu'ammiru, mesti kita lantik seorang. Mu dalam 3 orang ni, hak mana lebih tua, lebih matang, hak banyak duit. Betul tak lantik orang banyak duit jadi ketua? Penting. Sebab apa? Mesti dia berhenti kedai makan sedap. Tak? Kalau latih hak kopi, hak bakir, Allah milih hak tak boleh kedai mahal ni. Buah pokok semua makan ni, rugi kita. Lantik yang pemurah, yang baik, insya-Allah. Yang betulnya kita kena lantik orang yang boleh memberi ketenangan dan boleh mengatur perjalanan dengan baik, insya-Allah. Baik, hadis yang seterusnya dalam bab kita ni, hadis 961. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairus sahabati arba'atun wa khairus saraya 400 wa khairul juyush 4,000 wa lan yughlabasna 10,000 min qillatin, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sebaik-baik kawan adalah 4 orang. Ingat, kalau kita nak berkawan 4 orang. Mana zaman kita hari ni ingat sebuah kereta. Nak pergi berapa orang? 4 orang, musafir sebuah kereta cukup. Kalau 5 letih duduk tengah tu. 4 orang comel. Sebaik-baik pasukan tentera 400 orang. Satu batalion 400 orang. Tak tahu tentera Malaysia berapa? Mana ada askar sini? Tak ada punya hak ada. Tentera ada camp belah tu. Nak tanya dia orang ni. Dan wa khairul juyush. Kalau bagi bala tentera pula. Bala tentera mana askar besar, kita kena ada 4,000 orang. Nak pergi perang biar ada 4,000 orang. Dan jumlah 12,000 orang tidak akan dikalahkan oleh jumlah yang sedikit. Mana kalau kita ada 12,000 yang mantap, tentera-tentera sedikit tak boleh kalah kita. Tapi kalau 12,000 penakut, 12,000 tak tawakal kepada Allah, kalah juga. Sebab itu hadis ini bukan mutlak, bukan makna kalau 12,000 mesti menang, tak semesti. Mana dalil? Tulis. Pelajar-pelajar tak ada kitab, tulis, catat di buku tu. Dalil dia, tengok ayat dalam peperangan Hunain. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratu falam tughni ankum syai'a. Nabi kita pergi buka kota Mekah. Tahun berapa Nabi kita ambil Mekah? Nabi ambil Mekah tahun berapa? Ramadan
tahun yang ke-8. Nabi ambil Mekah tahun apa? Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Berapa orang tentera Islam? Asyratu alaf, 10,000 masuk. Selepas kota Mekah diambil, tentera Islam naik kepada 12,000 orang. Nabi nak pergi ke Hunain, mereka ingat kita tidak akan kalah dengan 12,000 orang. Puak-puak Hunain buat perangkap samar, gali lubang sana lubang sini. Tentera Islam pecah dalam Hunain. Sebab itulah kita tak boleh nak kata 12,000 lah. 12,000 ini tidak akan dikalahkan oleh tentera yang sedikit, dengan syarat tentera Islam itu mantap. Dengan takwanya, dengan dengan apa ni, strateginya, dengan senjatanya, baru dia menang. Bukan makna kalau 12,000 tak kalah, tak semesti. Tidak semestinya. Ini kita kena letak. Dalam peperangan Hunain, tengok dalam Quran tu, gambaran Tuhan kata daqat alaihimul ardu bima rahabat. Seolah-olah bumi itu sempit dengan sebab tentera Islam di apa ni pecah. Hunain attack, serang puak kitanya. Baik, habislah kita. Kita ambil satu bab lagi. 3 bab malam ni insya-Allah. Bab yang ke-168. Bab 168. Babu adabis sayri wan nuzuli wal mabiti wan naumi fis safari. 3 baris tajuk dia saja. Imam Nawawi bawa 3 baris dia punya tajuk. Tajuk dia tu hukum. Itu gaya Nawawi dalam kitab dia, kitab Riyadhus Salihin. Dengar ni. Bab ada ketika dalam musafir. Wan nuzul, ketika berhenti di mana-mana tempat. Kita nak berhenti rehat tengah jalan. Wal mabit, penginapan nak tidur. Tidur malam di mana? Mabit di mana? Wan naum, dan tidur dalam musafir. Wastihbabis sura warrif, wastihbabis sura, dan sunat memulakan perjalanan pada waktu malam. Surah ambil daripada Isra. Kan Isra Mi'raj tu. Isra mana apa? Nabi berjalan jalan malam. Warifqi bid-dawab, dan berlemah lembut dengan hayawan. Jangan duk pukul dia. Jangan duduk buat nanya ke apa ni, kuda ke unta ke dongki ke, jangan. Wa mura'ati maslahatiha, dan menjaga kemaslahatan hayawan ataupun zaman kita ni kenderaan kereta. Wa jawazil irdafi 'ala dabbah idza kanat tutiqu zalik, serta dibolehkan menunggang. Irdaf maknanya orang Kelantan kata gendong. Tahu gendong? Gendong ni naik 2 orang, naik 3 orang atas seekor unta, seekor kuda. Itu dia panggil membonceng. Bahasa Malaysia kata membonceng. Orang Kelantan kata apa? Bergendong. Mana sedap boncengnya gendong? Sedap bonceng, sedap gendong. Bergendong tulis. Dan dibenarkan bergendong di atas unta. Sekiranya binatang itu kuat. Mana kalau dia gagah lah naik patah pinggir untanya, patah pinggir hemar dongkinya. Wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha, dan juga arahan mana-mana orang yang cuai menjaga hayawan kenderaan supaya jaga. Itu panjang dia tajuk. Berapa masalah dalam tajuk ini saja? Tanda ni pelajar. Masalah yang pertama, adab berjalan. Yang kedua, adab berhenti tengah malam. Yang ketiga, adab tidur. Yang keempat, berjalan malam. 5, lemah lembut dengan hayawan. Yang keenam, menjaga kemaslahatan kenderaan. Bagi makan, bagi minum, tukar minyak hitam. Yang ketujuh, harus membonceng, bergendong di atas hayawan kalau dia mampu. Yang ke-8, arahan supaya menjaga kemaslahatan hayawan ataupun kenderaan. Mana-mana orang yang cuai, kita kena perintahkan dia supaya bertanggungjawab. Ada 8 dia punya tajuk ni, ada 8 perkara. Mari kita ambil hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini,
Hadis nombor 962. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza safartum fil khisbi fa'atul ibila hazzaha minal ardi. Anak nak terjemah pendek-pendek supaya pelajar dengar Arab bunyi Melayu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu bermusafir melalui padang rumput yang subur. Kita lalu padang ni comel, rumput dia lawa, hijau molek. Maka berilah hak unta tersebut daripada rumput hijau di bumi. Kita kena break sekejap. Comel rumput sini, break. Biar unta tu makan rehat situ. Pagi dia minum air dulu. Tapi kalau kereta zaman kita ni, contohnya kita lalu kereta kita nampak macam banyak benda bunyi korek-korek. Nah, sedangkan tempat kita nak beri ni ada workshop yang comel, tempat baiki, berhenti pergi servis kereta dulu. Gitulah ibaratnya. Ataupun kereta molek, minyak tak ada pam minyak, berhenti. Wa iza safartum fil jadbi fa asri'u 'alaiha as-sayra wa badiru biha niqyaha. Yang kedua, dan apabila kamu bermusafir melalui padang rumput yang tandus, kita lalu rumput kosong, kering, kuning, unta tengok tak lalu makan, maka percepatkanlah perjalanan agar segera sampai sebelum unta itu kehabisan sumsum. Mana habis tangki makanan dalam perut dia habis, kita lalu pergi cepat. Yang ketiga, wa iza arrastum fajtanibut tariqa fa innaha turuqud dawab wa ma'wal hawam bil lail. Rawahu Muslim. Dan apabila kamu berehat, bila mu nak berhenti rehat mana-mana tempat dalam perjalanan pada waktu malam, maka jauhilah jalan raya. Jangan berhenti tempat jalan, kerana jalan raya itu tempat laluan binatang melata dan serangga-serangga pada waktu malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Maknanya kalau kita nak berhenti, jangan berhenti tengah jalan, nanti kena langgar, kena pijak. Ataupun atas jalan raya ni binatang-binatang yang berbisa dia lalu kat tu. Dia relax. Sebab apa? Sedap atas jalan raya tu, panah tak, berehat situ. Zaman kita lah ni, jangan main. Bukan hayawan berbisa, trailer berbisa. Baru ni berapa orang mati nyetijak di trailer tu? Berapa orang? 8. Satu keluarga. Kita doakan semoga Allah Ta'ala beri cuci rahmat ke atas mereka semua. Jangan kurang. Berhenti betul-betul, cari tempat yang rehat. Jangan berhenti tengah jalan, nanti dilanggar oleh orang, mati kita. Orang lain pun susah. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Maka kalimat a'tul ibila, yakni kasihanilah unta itu supaya dia dapat makan rumput ketika melakukan perjalanan. Unta pun duduk jeling tengok comel rumput, tak berhenti makan. Cik hati unta. Tak? Berasa hati unta, kata apa punya tuan, dia duduk ngak-ngak makan roti atas aku nak tengok rumput tak boleh. Ni kita suruh berhenti. Ingat dah hadis ni, ingat. Kalau mau berjalan dengan ayuh rak, naik kereta musafir, depan tu ada restoran molek. Restoran sedap lah, ikan bakar apa. Baca hadis ni, abah, Nabi suruh berhenti kalau unta tengok rumput comel. Takkan abah tak saya berhenti restoran comel tu? Mana agak? Oh, dia kata puas hati anak aku ngaji pondok baru 2 tahun pandai kelentong. Kelentong baca hadis. Bukan kelentong ni, abah ni ikut sunnah. Mana agak? Ni ikut sunnah warna kitab pun tak ada. Penat budak-budak awan. Baiklah. Perkataan niqyaha, apa makna niqyaha? Dengan dikasrahkan huruf nun dan disukunkan qaf, niqyaha yang bertitik 2 di bawah, artinya sumsum.
Mana sangat siapa ketulah sumsu dia kering. Takut dia habis gas. Jalan cepat. Melintasi kawasan ini. Kita pergi cari tempat air kat depan tu. Maksudnya ialah percepatkan berjalan dengan binatang itu agar segera tiba di tempat tujuan sebelum tenaganya habis disebabkan oleh kesulitan yang ditempuh sepanjang perjalanan. Perkataan ta'ris artinya berhenti pada waktu malam. Mari kita pergi pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam bab ni nombor 963. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arrasa bilailin ittaja'a ala yaminihi wa idza 'arrasa qubayla as-subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, rawahu Muslim. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan singgah berehat pada waktu malam, Nabi kita berhenti rehat malam, baginda berbaring pada sisi kanannya. Dengar ni, Nabi tidur macam mana? Tidur atau kiri ni, macam tidur mayat tu. Pernah tengok mayat tidur dalam kubur? Tengok. Nabi tidur gitu. Kita pun sunnah tidur macam tu. Tidur di pondok, di asrama, di rumah, di istana, tidur macam ni, atas kanan. Dan apabila singgah pada waktu menjelang subuh, mana kita berhenti di akhir malam dekat nak subuh, Nabi SAW menegakkan lengannya dan melekapkan kepalanya di atas tapak tangannya. Nabi tak gini, tidur. Sebab apa? Dia tak tidur guling, dia tak baring. Sebab kalau tidur baring payah nak bangun. Nabi kita tidur gitu. Mana kalau punya mudah nak sedar, masuk waktu sedar subuh. Nabi menegakkan lengannya dan meletakkan kepala di atas tapak tangannya. Hadzal hadis rawahu Muslim. Para ulama berkata, qala ulama hadis kata apa? Nabi SAW menegakkan lengannya supaya baginda tidak lena dalam tidur yang menyebabkan terlewat solat subuh dari waktunya atau dari awal waktunya. Sebab kita penat musafir, jadi baik tidur rehat gitu. Ini kalau kita tidur sungguh, nanti tak sedar subuh pula kan, bahaya. Hadis yang seterusnya 964. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bid-duljati fa innal arda tutwa bil-laili, rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Daripada Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bermusafir pada waktu malam, kerana bumi dilipat pada waktu malam. Apa makna lipat? Adakah bila kita musafir malam jadi dekat? Sini ke Kuala Lumpur 400 berapa kilo? 450 kilo kan? Kalau kita naik bah malam jadi 300 kilo ke macam mana? Apa makna tutwa? Ma makna fa innal arda tutwa? Malam bumi itu dilipat. Apa dia? Sebab kalau kita jalan tengah hari, kita rasa macam-macam, panah lah. Jadi jalan malam ni ngek dengan hutan ni sedap, sejuk, teduh. Kita pun menegak molek. Jadi kita rasa cepat sampai. Itu maksud macam bumi itu dilipat. Tak ada lipat-lipat. Sama juga bila kita baca doa musafir. Ingat tak? Watwi anna bu'dah. Tak ingat doa musafir? Dalam perisai ada ni.
Ni nak ngajar kita azkar pula ni insya-Allah. Dalam perisai Muslim, wa tu'anna bu'dahu, ya Allah dekatkanlah jarak dia. Dia bukan bumi jadi kecil. La. Kita rasa dekat. Kita terasa dekat. Ana tak tahu orang lain, tapi kalau ana sendiri berbeza kalau orang ajak pergi ceramah contohnya. Ceramah kita di sini, ceramah di Kota Baru. Ceramah pukul 10 pagi. Kita tolak sini pukul 8 pagi. Balik dekat ngasar dah. Berasa lama satu hari habis. Tapi kalau kita pergi kuliah maghrib di Kota Baru, balik sampai rumah pukul 11 malam, rasa tenang ya, tidak rasa lama sangat. Sebab malam tu tak banyak kerja dah. Itu dah sudut perasaan. Lepas tu lah bila kita, Nabi kata, elok kita berjalan malam ni lebih tenang. Wa tu'anna bu'dah. Dalam doa kita, ya Allah, cepat pendekkan perjalanan. Kita rasa dekat. Ada sungguh orang rasa dekat. Kata mungkin ni pelajar-pelajar kita hok boleh balik masa di universiti belum PKP tu. Setiap minggu dia balik. Kata mu tak puas kan setiap minggu balik. Hari Jumaat dia naik bas balik sini, Sabtu cuti. Malam Senin dia pergi. Siapa di Kuala Lumpur, dia boleh pergi ngaji pagi tu. Kata tak ngantuk. Ngantuk apa? Tidur dah. Dia naik bas tu kat keroh. Bismillah tawakal Allah siapa ke Kuala Lumpur. Alah balik pun keroh pula. Jadi ada orang yang boleh keroh, ada orang tak boleh keroh. Nah. Oh, kalau tak boleh keroh kat puas lah weh. Puas ke tidak? Keduk bila hari. Keduk tengok sampai tanda 420, 419. Letih duk bila nombor. Baik kita tidur. Baiklah. Habis, mari kita pergi kepada hadis 965. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Qala kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tafarruqakum fi hadhihi asy-syi'abi wal awdiyati innama zalikum minasy-syaitan. Falam yanzilu ba'da zalika manzilan illa dhamma ba'duhum ila ba'din. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Daripada Abu Tha'labah Al-Khushani, dia berkata, apabila orang-orang berhak di satu tempat, maknanya bila dia berhenti mana-mana tempat, kedudukan mereka berselerak di lereng-lereng dan lembah-lembah. Mana ada orang duduk pokok sini, ada duduk bawah wadi, jauh-jauh duduk. Nabi larang. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berseleraknya kamu semua di lereng-lereng bukit dan lembah-lembah yang berbeza adalah sebahagian daripada amalan syaitan. Nabi marah. Maka sejak itu, apabila mereka beristirahat di satu tempat, mereka akan duduk dalam satu kumpulan. Mana Nabi tak bagi jauh. Kita duduk pada pasir ni, duduk lautan, jangan pergi jauh-jauh. Nanti nak balik tak jumpa ke orang nak berangkat, awak duduk tidur lena bawah pokok, bawah batu, dalam gua, tinggal ada orang. Masalah ke tidak? Jadi kita jangan pergi jauh, duduk di tempat. Maka di sinilah kata ulama hadis, dia kata apa? Wahai manusia, kalaulah dalam musafir pun Allah Ta'ala, Nabi kita larang daripada berpecah belah, bagaimana lagi kita nak berpecah dalam agama? Sekarang ni berpecah dalam agama kita ni. Orang ni mazhab ni, orang ni mazhab ni, macam-macam barbalahan, orang ni tuduh orang ni kata orang ni. Tak habis-habis faktua dah kita ni. Mari kita satukan hati. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Imam Nawawi kata. Hadis 966. Wa an Sahl bin Amr wa qila Sahl bin Ar-Rabi' bin Amr Al-Ansari al-ma'ruf bi ibn Hanzaliyah wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Tengok terjemahan. Dari Sahal bin Amr. Ada yang memanggilnya dengan Sahal bin Rabi' bin Amr al-Ansari yang dikenali dengan nama Ibnu Hanzaliyah. Dia termasuk dalam di kalangan sahabat yang bersama dengan Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan.
Dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa zahruhu bi batnihi. Dengar cerita pelik. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dan melintasi seekor unta yang antara punggung dan perutnya lengket menempel. Bahasa Indo. Dia kata apa, perut dia dengan apa ni, kepek dah perut dia ni. Tak ada makanan, kurus. Nabi tengok unta kurus. Faqal, Nabi kita bersabda, ittaqullah fi hadhil bahaimil ajmah al-mu'jamah farkabuha salihah wa kuluha salihah. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Nabi kita tegur, takutlah kalian, tuan-tuan unta, takutlah kamu kepada Allah dalam memelihara binatang yang bisu ni. Unta tak pandai bercakap. Kalau dia pandai bercakap, dia mengepek dah, bahasa orang tua bengok. Suruh buat kerja tak pergi makan. Betul tak? Marah dia. Sebab ada satu riwayat, lepas ni kita cerita, ada cerita unta pelik lagi. Tunggu sekejap, jangan lari. Nabi kata unta yang tak boleh bercakap ni, kamu kena takut Allah, jaga dia baik-baik. Tunggangilah ia dengan cara yang baik dan berilah ia makan dengan cara yang baik. Jangan duduk main. Metaka dia unta gak pakai apa? Pakai buat apa yang kita suka nak buat lah, tak boleh. Itu dia panggil hak asasi hayawan. Nabi kita ajar. Baik, kita ambil satu lagi cerita unta. Nak dengar kita sih? Nak? Hadis 967. Wa an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khalfahu wa asarra ilayya hadithan la uhaddisu bi ahadan minan nas wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw haishun nakhlin, yani haita nakhlin. Rawahu Muslim hakadha mukhtasara. Daripada Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah memboncengku di belakangnya. Nabi kita gendong Abdullah bin Ja'far atas unta dia. Dan baginda memberitahu satu rahsia kepadaku, dan rahsia itu aku tidak akan beritahu pada siapa pun. Ini ucapan khas. Kita berbisik dua ya, ada masalah. Lah ni ada orang berbisik? Ada? Tak ada. Dalam mesyuarat tertutup, laporan mesyuarat sulit, dia sering ambil gambar print atas kegu dia, tulis gambar sulit, mesyuarat tertutup, pecah. Tidak ada orang yang jaga amanah di zaman kita ini. Ini cukup bahaya. Mesyuarat lah apa saja pun, tak ada tertutup dah. Manusia sudah hilang integriti, sudah hilang amanah. Itulah perangai dia. Tengok sahabat ni kata, aku tak akan buka rahsia yang dibisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menutup dirinya ketika membuang hajat dengan sesuatu yang tinggi atau kebun pokok kurma, dalam kata lain dinding pokok kurma. Mana orang zaman dulu bukan ada tandas. Bila nak buat air, dia pergi di belakang pokok, belakang tembok-tembok, lepas itu. Zaman kita ini senanglah, ada tandas. Betul tak? Ada tandas pun lepas buang itu kena pong balik tandas tu, jangan duk tinggal ke orang lain. Dia buat tinggal ke orang pula dah. Bala ke tidak? Bala. Maka Nabi suka adab dia, Nabi kita akan sembunyi, tak buat depan orang, pergi tempat yang tersembunyi. Dalam kata lain pokok kurma, hadis ini riwayat Muslim secara ringkas. Al-Barqani menambah dalam hadis sebut dengan sanad Muslim. Selepas perkataan Haishu Nakhlin, lalu baginda masuki kebun milik seorang Ansar. Nabi masuk dalam kebun seorang Ansar Madinah. Terdapat seekor unta. Dengar ni. Dia masuk, ada seekor unta. Unta sedih. Dengar ni awal. Kita baca pun sedih.
Dia kata falamma ra'a Rasulullah sallallahu jarjara wa zarafat ainahu. Bila unta tu tengok Nabi, unta tengok Nabi masuk, dia kenal. Lalu dia melenguh dan menitiskan air mata. Weh, unta tengok Nabi mari ngak-ngak, teriak depan Nabi, mengalir air mata dia. Masya Allah. Famasaha saratahu, kemudian Nabi mendekatinya dan mengusap bonggo dia tu. Orang panggil ngguh, tahu ngguh? Bonggo atas belakang unta kan ada ni. Nabi gosok atas belakang tu. Masya Allah, sukanya unta boleh gosok Nabi. Dan tengkuknya sehingga unta tu diam. Nabi gosok atas belakang, unta pun tak menangis. Hapuskan air mata unta. Kemudian baginda bertanya. Nabi tanya, man rabbu hadzal jamal? Siapa punya unta ni? Siapa tuan dia? Liman hadzal jamal? Siapa dia tuan dia ni? Nabi tanya. Faja'a fatan minal ansar faqala hadza li ya Rasulullah. Seorang pemuda Ansar dia kata, saya punya Rasulullah, unta saya tu. Faqala, Nabi kata apa? Afala tattaqillah fi hazil bahimah allati mallakaka Allahu iyyah. Kenapa kamu tak takut pada Allah Taala? Kamu buat unta ni tak baik, unta yang kamu miliki kamu tak jaga dia betul-betul. Fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Woi. Dia kata apa? Unta ni mengadu kepadaku bahawa kamu membiarkannya lapar dan menyusahkan hidup dia. La ilaha illallah. Sedih awal unta mari ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu tak bagi makan, suruh dia kerja banyak. Dalam hadis ni ada riwayat lain tulis cerita sedap lagi. Di antara unta tu kata apa tadi? Dia kata qillatul ulaf. Mana pelajar hak pandai imla tulis? Qillatul ulaf wa kathratul kulaf. Mari nak tengok siapa dia pandai imla. Qillatul ulaf wa kathratul kulaf. Unta tu mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, kerja banyak, makan sikit. Unta mengadu juga. Budak-budak duduk pondok ni makan banyak, ngaji malas. Kau lagu mana? Kau ngaji banyak juga? Alhamdulillah. Kalau tidak aku nak ngadu ke ayahmu. Makan kuat, ngaji penting. Kesama kuat. Sama kuat, alhamdulillah. Alhamdulillah awal. Kita syukur kepada Allah Taala, kantin kita ni makan yang kenyang dak. Ada tempat lain jangan tak cukup. Kita biar budak-budak ni makan sengoti. Nak suruh mengaji kuat, dia makan sengoti tidur kuat. Oi bala. Unta kata apa tadi? Siapa tulis? Acu ulang balik. Kasratul kulaf, qillatul ulaf. Kerja banyak, makan sikit. Tiap unta. Allahu akbar. Bahagianya unta mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil hak asasi. Kita kena hayawan, jangan diseksa dia, jangan. Lo ni banyak kucing terbiar ni, kan? Kita kalau tak saya bagi makan, jangan kurung dia, biar dia jalan cari makan. Banyak yang makan di atas dunia ni. Kecuali kucing malah, nak kata apa? Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini. Bunyi terakhir tu hilang dah mengatuk. Jadi kerja. 968. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nuhalla ar-rihal. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Daripada Anas, dia berkata, apabila kami beristirahat, mana bila kita berhenti mana-mana tempat nak beristirahat dalam perjalanan, kami tidak melakukan solat sunat terlebih dahulu sebelum melepaskan bebanan-bebanan dari binatang tunggangan kami. Mana bila kita berhenti, kita ambil beg barang-barang atas unta tu letak bawah dulu,
bagi dia rehat, barulah kita pergi solat, kita pergi rehat juga. Ini baru betul. Jangan gopoh. Jangan gopoh. Tengok hadis ni kata sama ya. Maknanya pengajaran hadis ini, kalau kita naik kenderaan kita sekarang ni, kereta lah kan. Bila kita berhenti satu tempat, kalau kereta tu barang tu banyak berat, kalau boleh buang, keluarkan dulu. Kalau perlu lah, kalau tak perlu, kereta ni dia bukan macam unta. Dia bukan sakit, cuma spray dia yang kena tukarnya. Tapi kalau eloknya kita berhenti, kita parking molek-molek. Ni tidak ni, mari dekat masjid perau parking depan tangga. Letak depan pintu. Orang nak keluar tak boleh, nak masuk tak boleh. Itu tidak baik. Ini ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok dalam hadis, dalam syarah dia kata apa? La nusabbih, maknanya kita tak mula solat, kita parking molek-molek dulu kenderaan. Kalau barang berat diturunkan atas kenderaan. Maksud hadis ini, sekalipun kami gemar melakukan solat sunat, tapi kami tidak melakukannya terlebih dahulu sebelum menurunkan barang bawaan dari belakang binatang tunggangan dan merehatkannya. Kita bagi rehat. Baik, tamatlah kita bab adab-adab kita dengan haiwan. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Bab 169, Babu i'anatir rafiq. Sekarang ni kita nak masuk kepada tajuk menolong, membantu dalam perjalanan bersama kawan-kawan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.